Okay, Assalamualaikum. Kumpulan kami akan membentangkan kerja khusus untuk subjek profesionalisme keguruan. Okay, next. Okay. Okay, kami yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Ain Zaituni binti Cik Gani, dan rakan-rakan saya yang lain iaitu Nur Azhar binti Harun dan Syazwani Izzati binti Zurin. Okay, next. Okay, tajuk tugasan kami adalah artikel 29 Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak kanak-kanak 1989. Okay, menggariskan bahawa salah satu tujuan pendidikan adalah untuk membangunkan kepribadian, bakat dan kebolehan mental serta fizikal kanak-kanak ke tahap potensi yang optimum. Perincikan cara-cara guru dapat melaksanakan tanggungjawab profesional mereka dalam memenuhi hak kanak-kanak yang dinyatakan di atas menurut artikel 29 melalui pembentangan. Okey, seterusnya. Okey, untuk pengenalan kita lihat pengenalan kepada hak asasi kanak-kanak. Okey, Konvensyen Hak Asasi Kanak-Kanak ni ataupun CRC telah dibentangkan dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-44 pada 20 November 1989. Ia merupakan satu dokumen memberikan perlindungan lah kepada kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, eksploitasi dan jaminan kanak-kanak mendapat haknya. Okey, seterusnya. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada prinsip-prinsip Konvensyen Kanak-Kanak 1989. Okey. Pertama, kanak-kanak ni tidak harus didiskriminasikan. Okey, didiskriminasikan ini bermaksud semua kanak-kanak ni tanpa diskriminasi dari segi bangsa, warna, jantina, bahasa, agama, apa lagi? Okey, perbezaan pandangan, warga negara, asal-usul etnik, sosial, hilang upaya dan juga status kewarganegaraan. Okey, menjadi tanggungjawab kerajaan lah untuk melindungi kanak-kanak ni dalam sebarang diskriminasi. Maksudnya kanak-kanak ni dia mendapat hak yang sama rata. Okey, seterusnya adalah prinsip kanak-kanak mempunyai hak kepada kehidupan. Contohnya daripada aspek pendidikan lah. Kanak-kanak ni dia berhak mendapat pendidikan awal. Jika kita lihat ada kanak-kanak yang dijadikan peminta sedekah dan sebagainya. Jadi hal ini harus diperjuangkan untuk kanak-kanak supaya ni mereka ni mendapat pendidikan yang sama dengan kanak-kanak yang lain. Okey. Prinsip seterusnya adalah kepentingan utama kanak-kanak harus diberi keutamaan. Okey, kanak-kanak juga perlu diberi peluang melibatkan diri secara aktif dalam semua perkara yang melibatkan kehidupan mereka. Contohnya dalam isu hak penjagaan, apabila macam ibu ayah mereka bercerai lah kan, kanak-kanak ni perlu diberi peluang untuk menyatakan keinginan dan pilihan mereka. Okay, sama ada mereka memilih untuk tinggal dekat dengan ibu ataupun dengan ayah. Okey, contoh yang lain saya tengok dekat negara Argentina, pandangan kanak-kanak ni didengar dan diterima di mahkamah, khususnya apabila melibatkan masalah yang berkaitan dengan hak penjagaan ataupun hak lawatan. Prinsip terakhir adalah kanak-kanak ni diberi kebebasan menyuarakan pendapat mereka. Okey, next slide. Okey. Seterusnya saya masuk tentang kepentingan kewujudan Konvensyen Hak Asasi Kanak-Kanak. Okey, pertama kita lihat banyak negara ni tiada struktur perlindungan kanak-kanak. Jadi konvensyen ni dia memberi panduan ataupun guide lah tentang undang-undang yang negara tersebut perlu patuhi yang berkait dengan hak kanak-kanak. Okey, yang kedua,
perkembangan kanak-kanak ni amat penting. Ia merupakan penentu kepada kemajuan ataupun kejayaan sesebuah negara. Okey. Pepatah mengatakan, okey, meluntur buluh ni biarlah dari rebungnya. Jadi di sini kita perlu menitik beratkan perkembangan kanak-kanak tu di peringkat awal lagi. Okey, seterusnya adalah kanak-kanak ni dia lemah berbanding dengan orang lain. Kanak-kanak juga dia ni mudah terjejas oleh apa yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan. Contohnya kat sini kita boleh lihat dari segi pendidikan lah. Jika kanak-kanak tu tercicir dari segi pendidikan, sangat-sangat memberi kesan yang ketara kepada perkembangan kanak-kanak tu. Kita lihat kanak-kanak yang tidak mendapat pendidikan awal ni, contohnya kebanyakan mereka ni tidak boleh menyusun ayat untuk bertutur dengan baik. Mereka juga tak boleh membaca. Ini sangat-sangat memberi kesan lah dan menjejaskan untuk keseluruhan kehidupan kanak-kanak tu lah. Okay. Akhir sekali adalah kanak-kanak tidak berhak mengundi dan tidak mempunyai pengaruh politik. Jadi perlunya undang-undang untuk melindungi mereka. Dan konvensyen ini merupakan salah satu jalan lah untuk menjaga kebajikan dan hak kanak-kanak tersebut. Okay, seterusnya ni adalah beberapa gambar lah yang saya kongsikan. Banyak lagi sebenarnya, ni antaranya lah isu-isu yang berkaitan dengan kanak-kanak ya. Antaranya adalah penderaan lah yang agak ketara. Rogol pun ada, okay. Hak perlindungan, mereka hilang perlindungan khususnya apabila mak ayah mereka meninggal dan mereka tak ada waris. Okay, hilang peluang mendapat pendidikan dan lain-lain lagi lah. Okay. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk menyambung pembentangan. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada rakan pembentang saya, Cikgu Nur Ain. Okey, saya Syazwani Izzati akan meneruskan pembentangan mengenai Artikel 29 Konvensyen Kanak-Kanak. Sebelum kita menjelaskan berkenaan dengan bagaimana cara guru menjalankan tanggungjawab profesional terhadap hak kanak-kanak itu sendiri, kita perlu ketahui apakah yang berisi-isi perjanjian yang ada di dalam Artikel 29 Konvensyen Kanak-Kanak ini. Okay, sekejap ya. Okey, kita boleh lihat telah saya rangkumkan Artikel 29 Konvensyen Kanak-Kanak ini. Perjanjian ini dia mengutamakan kepada 4 pengkelasan hak utama kanak-kanak, iaitu di mana yang pertama adalah aspek kehidupan, yang kedua adalah hak perkembangan, yang ketiga adalah hak penyertaan dan yang keempat adalah hak perlindungan. Okey, di sini saya lampirkan sekali berkenaan dengan kempen-kempen hentikanlah penderaan dan pengabaian kanak-kanak dan di Malaysia saja Akta Kanak-Kanak terdapat 4,730 kes telah didakwa. Ini hanya ini dapatan dari tahun 2011 hingga 2013 lalulah dan saya tidak mengambil dapatan pada waktu sekarang. Saya kongsikan kepada akhbar Sinar Harian ini. Okey, seterusnya adanya kempen jenayah penderaan kanak-kanak dan juga punca-punca penderaan kanak-kanak. Okey, ini adalah biasa jenayah yang kita dengar yang melibatkan hak kanak-kanak. Okey, seterusnya dalam perjanjian yang pertama, mereka konvensyen itu membincangkan mengenai hak kehidupan kanak-kanak. Okey, hak kehidupan ini dia didefinisikan dalam skop yang terhad untuk memastikan keperluan asas dalam peruntukan CRC ataupun Convention Right of Child ini merangkumi aspek makanan, tempat tinggal, air minuman bersih dan juga jagaan kesihatan. Ini merangkumi hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan standard kesihatan dan perubatan yang tinggi. Ini termasuk di bawah perkara ke-6 dan 12. Ibu bapa mestilah menyediakan keperluan-keperluan asas kepada kanak-kanak mengikut tahap kemampuan mereka lah. Dan kanak-kanak ini memerlukan tempat tinggal yang baik, persekitaran yang positif, harmoni serta kasih sayang bagi memastikan kanak-kanak ini dapat membesar dengan baik. Dan ibu bapa juga perlu menyediakan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat yang mengandungi zat seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang lengkaplah dalam memungkinkan tahap pembesaran kanak-kanak ni. Dan hal ini dapat memastikan perkembangan dan pertumbuhan luaran dan dalaman mereka akan berlaku dengan seimbang lah
Dan seterusnya kita melihat kepada aspek perkembangan. Okey, aspek perkembangan ini dia akan membincangkanlah bagaimana kanak-kanak itu mendapatkan hak, termasuklah hak yang kita umum tahu, hak kepada akses pendidikan itulah sama ada pendidikan secara formal ataupun tidak formal. Dan hak kepada standard of living itu sendiri yang meliputi aspek fizikal mereka, kesihatan mental, kerohanian, moral dan sosial melalui pendidikan secara formal serta penjagaan kesihatan yang baik daripada ibu bapa dan juga peluang untuk turut serta, iaitu opportunity to participate dalam aktiviti sosial, ekonomi, keagamaan dan politik bebas daripada aspek sebarang bentuk diskriminasi. Dan hal yang dibincangkan melalui perjanjian hak perkembangan ini boleh didapati pada perkara yang ke-6, 7, 12, 13, 14, 17, 24, 28 dan 29 di dalam perjanjian konvensyen artikel 29 tadilah. Dan hak kanak-kanak ini juga dia merangkumi kepada pembangunan potensi individu itu sendiri secara menyeluruh, seperti hak kepada pendidikan, hak untuk bermain dan hak untuk menyuarakan pendapat kanak-kanak ini. Okey, seterusnya hak yang ketiga iaitu bagaimana kanak-kanak ini mempunyai hak terhadap penyertaan. Okey, penyertaan ini dia adalah merangkumi hak kanak-kanak itu sendiri kepada maklumat, akses kepada maklumat, mengemukakan pandangan dalam semua hal yang melibatkan atau yang memberi kesan kepada mereka sendiri. Seperti kanak-kanak dia mempunyai hak untuk bertemu dengan kawan-kawan ataupun menyertai atau menubuhkan sesuatu pertubuhan di bawah akta kanak-kanak itu sendiri. Dan perkara ini telah termaktub di bawah perkara ke-12, 13, 15, 17 dan 18. Kanak-kanak ni dia mempunyai hak kepada penyertaan sepenuhnya lah, sama ada dalam ruang lingkup keluarga mereka sendiri, daripada ruang lingkup masyarakat, iaitu daripada budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Jadi ibu bapa dia perlu memainkan peranan penting untuk memastikan kanak-kanak ataupun anak-anak mereka ini mempunyai akses untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan lah untuk memupuk sifat-sifat murni yang perlu ada dalam diri kanak-kanak itu sendiri. Secara tidak langsung kanak-kanak ini akan terdedah kepada cara untuk membina soft skill mereka, kemahiran-kemahiran asas mereka seperti kemahiran bersosial dengan adanya aktiviti penyertaan, aktiviti perkhemahan, seperti aktiviti forum, bengkel, gotong royong dan sebagainya. Dan ini akan mendedahkan kepada mereka untuk menempuh alam dewasa nanti yang lebih mencabar pada masa hadapan. Jadi justru hak untuk kanak-kanak menyertai apa sahaja bentuk pelibatan yang melibatkan aspek fizikal mereka adalah sangat penting untuk ibu bapa memberi peluang kepada kanak-kanak ini. Okey, seterusnya adalah hak yang terakhir untuk dibincangkan mengenai hak perlindungan. Okey, kita perlu sedia maklum bahawa kanak-kanak ini pada hari ini sering terdedah kepada jenayah-jenayah sama ada jenayah penderaan fizikal maupun seksual dan sebagainya lah, dan kanak-kanak dilihat sebagai satu golongan yang lemah kerana mereka dikira sebagai kanak-kanak yang tidak mempunyai peluang untuk bersuara lantang seperti mana orang dewasa dan sebagainya. Mereka masih tidak tahu untuk mengatakan tidak kepada perkara-perkara yang telah mendiskriminasikan mereka. Sebagai contoh, mereka sering terdedah dengan potensi ancaman daripada orang luar ataupun bahkan kanak-kanak ini sentiasa juga menjadi ancaman kepada keluarga mereka sendiri. Sebagai contoh, kalau kanak-kanak ini tidak dilahirkan atau dilahirkan dalam keluarga yang kurang bernasib baik, mereka mungkin akan terdedah dengan jenayah-jenayah ancaman seperti penderaan daripada ahli keluarga mereka sendiri. Jadi bagaimana kanak-kanak ini mempunyai hak dalam aspek perlindungan. Okey. Dan hak perlindungan ini telah dibincangkan pada perkara 16, 19, 20, 22, 32, 34, 35 dan 36 lah. Kalau kita boleh tengok rujuk kepada artikel, ini perkara-perkara yang dibincangkan di mana perlindungan ini dia meliputi diskriminasi, penderaan dan pengabaian perlindungan untuk kanak-kanak tanpa keluarga ataupun perlindungan kepada kanak-kanak pelarian. Okey, jadi dalam Konvensyen Artikel 29 itu juga dia turut juga membincangkan bagaimana kanak-kanak pelarian. Jadi hak perlindungan kepada kanak-kanak ini dia meliputi semua aspek kepada perlindungan daripada pengaruh-pengaruh tidak baik seperti penderaan seperti yang saya bincangkan tadi,
eksploitasi dan sebagainya lah. Kerana kanak-kanak ini adalah satu komuniti yang harus diberi perlindungan yang sangat maksimum dan diberi hak untuk menikmati zaman kanak-kanaknya. Okey, kita selalu dengar dan terbaca tentang berita kanak-kanak didera, dibuli, dicabul, diseluduk. Bahkan ada juga kanak-kanak dieksploitasi, dijadikan buruh kasar dan sebagainya. Jadi jika masalah ini berlarutan, dia boleh menjadi sebagai virus dan bencana dalam pembangunan dan kemajuan negara kerana telah mengabaikan hak kepada kanak-kanak ini sendiri. Jadi kanak-kanak ini berhak kepada perlindungan daripada sebarang keadaan yang membahayakan mereka uh, seperti penderaan, pencabulan dan eksploitasi tadi. Jadi kita perlu bebaskan kanak-kanak daripada terlibat dengan jenayah seperti ini. Dan justru tindakan undang-undang yang ketat dan telus haruslah diambil oleh pihak berwajib untuk menyedarkan mereka yang sengaja mengeksploitasi hak kanak-kanak ini, yang sentiasa mengambil kesempatan terhadap kelemahan kanak-kanak ini sendiri yang dianggap sebagai golongan yang tidak mempunyai suara yang lantang, golongan yang masih tidak berakal dan sebagainya. Okey, jadi itu saja bahagian saya untuk membincangkan mengenai artikel 29 Konvensyen Kanak-Kanak ini. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan sekumpulan saya, Cikgu Nur Razak. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azza binti Harun dan saya akan membincangkan cara-cara guru untuk melaksanakan tanggungjawab profesional mereka dalam memenuhi hak kanak-kanak. Okay. Okey, terdapat tiga cara-cara. Okey, yang pertama dapat kita lihat pembangunan kepribadian, kedua bakat dan kebolehan dan yang terakhir adalah pemikiran kritis dan kreatif. Okey, yang pertama kita lihat dahulu dari segi pembangunan kepribadian di mana pihak pentadbir sekolah mempunyai peranan untuk membentuk budaya sekolah yang kondusif melalui penerapan nilai murni. Jadi dalam konteks ini, pentadbir di sekolah perlulah menyedari peranannya di sekolah dengan menentukan hala tuju sekolah untuk membentuk pelajar yang mengamalkan nilai murni di samping untuk mewujudkan pelajar yang cemerlang dari segi dalam akademik maupun kurikulum. Okey, seterusnya. Okey, sebagai contoh yang dapat kita lihat dari segi pengamalan budaya berbudi bahasa di sekolah boleh dihidupkan melalui perancangan aktiviti yang sesuai kepada pelajar. Okey, banyak aktiviti yang dapat kita jalankan untuk mengamalkan untuk menerapkan pengamalan budi bahasa di sekolah itu antaranya adalah seperti mengadakan ceramah, permainan yang berkaitan dengan kepentingan nilai murni, memberikan ganjaran kepada pelajar yang bermoral dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua dari segi bakat dan kebolehan. Okey, setiap manusia diberi kelebihan dan keistimewaan yang berbeza-beza. Oleh itu, sebagai seorang guru, haruslah bijak untuk mencukil bakat serta kebolehan murid-muridnya agar tidak disia-siakanlah. Okey, jadi guru ni merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk memupuk potensi murid dalam didikan dan bimbingannya. Okey, jadi KPM memastikan kurikulum sekolah mampu untuk memanfaatkan potensi yang sedia ada dalam diri murid tersebut dan dengan menekankan pendidikan yang berasaskan nilai murni. Okey, seterusnya. Okey, contohnya dapat dilihat dapat dibuat melalui pelajaran pendidikan moral, pendidikan Islam serta nilai yang merentas kurikulum lah. Okey, jadi setiap guru yang bertanggungjawab mengendalikan mata pelajaran pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan civic dan sebagainya merupakan pihak yang boleh mengenal pasti bakat murid dan menggilap potensi mereka supaya potensi tersebut dapat menjadi modal insan yang mampu menyumbang kejayaan pada diri dan negara. Okay, next. Yang terakhir, cara-cara guru ni iaitu dari segi pemikiran kritis dan kreatif. Okay, dari segi tanggungjawab guru untuk mendorong pemikiran kritis adalah usaha ke arah pembinaan modal insan yang mampu membangunkan negara menerusi pemikiran murid. Okey, jadi apabila seorang guru itu sendiri mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif, secara tidak langsung dia dapat memperkasakan lagi gaya pemikiran anak muridnya.
Jadi menerusi menjana idea-idea yang baru, yang bernas, kreatif agar dapat melahirkan murid yang kompeten dalam pelbagai bidang dan berdaya kreatif serta berkebolehan. Okay, next. Okay, jadi guru yang bertanggungjawab ini dia merangsang pemikiran murid agar mampu berfikir pada tahap yang lebih tinggi dan pandai untuk memilih strategi yang berkesan lah. Okey, antara tindakan guru yang boleh merangsang pemikiran kritis dan kreatif murid adalah seperti menyediakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mengajak murid untuk berfikir dan menyelesaikan masalah di samping hanya membaca pelbagai bahan. Okey, jadi berlakulah rangsangan kemahiran berfikir kepada guru dan murid. Okey, yang terakhir dari segi kesimpulannya, secara kesimpulannya guru ini merupakan permata yang amat bernilai kepada bangsa, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, guru ni memikul tanggungjawab yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Maka guru wajar dan wajib memanfaatkan kepakaran dan ilmu masing-masing untuk membina modal insan dalam pelbagai disiplin dan dimensi demi memenuhi tuntutan falsafah pendidikan kebangsaan PFK. Seterusnya, okey. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta juga memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Okey, itu saja untuk pembentangan kumpulan kami. Okey, sekian, terima kasih.